penceramah iaitu saudara Gregory, dan tajuk ceramah adalah cara memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Sekali lagi, itu tajuk ceramah dari saudara Gregory, cara memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Silakan saudara Gregory. Saya akan cuba pastikan saya tidak mencemarkan ceramah ini ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang cara memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Mengapa ini penting? Kalau kita lihat, apabila kita tanya pendapat orang, apakah yang penting untuk keluarga bahagia? Walaupun mereka bukan orang Kristian, mereka semua kebanyakan tahu bahawa yang pentingnya itu komunikasi. Salah satu faktor tu mereka akan senaraikan ialah komunikasi. Komunikasi yang terbuka, yang disertai hormat dan kasih adalah penting agar keluarga bahagia. Namun demikian, untuk mempunyai komunikasi yang baik merupakan cabaran bagi banyak keluarga. Sebagai contoh, mari kita lihat gambar ini. Boleh kita lihat gambar yang pertama? Kalau kita lihat dari gambar ini, ahli keluarga sekarang memang mengalami cabaran untuk berkomunikasi dengan baik. Kerana banyak faktor, mungkin jadual kerja yang sibuk, mungkin alat elektronik yang mengalih perhatian, ataupun kepribadian kita yang tidak sempurna. Tidak kiralah apa cabaran itu, selalunya merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Sama ada tiada masa, ataupun sesuatu mengalihkan perhatian kita daripada komunikasi yang baik, ataupun kepribadian kita sendiri yang tidak sempurna. Terima kasih atas gambar. Jadi, adakah komunikasi yang baik itu mustahil? Tidak. Jawapannya tidak. Kerana dengan mengikut nasihat dari Bible, ahli keluarga dapat memperbaiki komunikasi dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Seperti Amsal 24 ayat 3 mengatakan, pengertian dapat mengukuhkan keluarga. Jadi hari ini, kita akan membincangkan komunikasi di antara ahli-ahli keluarga. Kita dalam ahli keluarga, kita ada suami isteri, kemudian kita ada ibu bapa dan anak-anak. Pertama sekali kita akan membincangkan tentang komunikasi antara suami dan isteri. Menariknya, cara suami dan isteri berkomunikasi adalah berbeza. Ya, kita tahu dari buku Kejadian bahawa Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan sebagai penolong Adam. Jadi kerana perbezaan ini, kita tahu bahawa personality atau kepribadian lelaki dan wanita adalah berbeza. Kebanyakan wanita suka bercakap tentang perasaan mereka, suka bercakap tentang orang lain, suka bercakap tentang hubungan mereka dengan orang. Pendek kata, mereka suka bercakap. Ya. Namun, komunikasi yang mesra dan intim meyakinkan wanita bahawa mereka disayangi. Sebaliknya, bagaimana pula dengan lelaki? Lelaki tidak cenderung bercakap tentang perasaan mereka. Lelaki lebih kepada memendam.
mereka lebih gemar bincang tentang apa? Tentang aktiviti, tentang masalah, dan tentang cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau si isteri beritahu satu masalah kepada si suami, suami akan balas dengan penyelesaian masalah. Selalunya begitu. Tambahan pula, lelaki juga mahu dihormati. Yang menariknya, di dalam bahan rujukan kita, seorang saudari di Britain berkata ini, suami saya ingin menyelesaikan masalah dengan cepat dan bukannya mendengar penjelasan saya. Hal ini mengecewakan kerana dia mahu suami mendengar dan memahami perasaannya. Seorang suami menulis, selepas kami berkahwin, saya cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian saya sedar bahawa apa yang isteri saya inginkan adalah supaya saya mendengar isi hatinya. Jadi, walaupun ada perbezaan di dalam cara suami dan isteri berkomunikasi, nasihat Bible dapat membantu supaya komunikasi berjaya. Suami dengarlah dengan empati, dengarlah dengan penuh prihatin terhadap keperluan emosi isteri anda. Kita lihat apa nasihat yang diberi di 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus bab 3 ayat 7. Demikian juga, hai para suami, teruslah tinggal dengan isteri kamu dengan penuh pengetahuan. Dan kalau kita lihat nota kaki perkataan pengetahuan itu, dia kata, teruslah bertimbang rasa terhadap isteri kamu, teruslah memahami isteri kamu. Kita terus baca ayat itu, hormatilah mereka kerana mereka ialah kaum wanita yang merupakan bejana yang lebih lemah. Dan kerana mereka juga merupakan pewaris yang akan menerima kurniaan kehidupan bersama-sama kamu. Dengan itu, doa-doa kamu tidak akan terhalang. Jadi, seperti yang kita dapat lihat dalam gambar yang seterusnya, gambar yang nombor 2, perhatikan cara si suami mendengar dengan empati apabila isteri meluahkan perasaannya. Suami itu bukan sibuk sedang menonton TV, bukan sibuk sedang main telefon. Kita boleh lihat raut wajahnya, dia benar-benar prihatin dan mendengar luahan isi hati sang isteri. Terima kasih atas gambar itu. Di dalam Bible, kita baca tentang Al-Kana. Dia sedar akan keperitan emosi Hana. Dan apa yang dia lakukan? Dia mendengar dan dia melegakan hatinya. Jadi itu yang suami boleh lakukan untuk pastikan komunikasi berjaya. Bagaimana pula dengan isteri? Sekarang isteri kata, suami perlu dengar saya. Jadi tak kisah apa saya cakap, dia mesti dengar. Adakah begitu? Isteri, luarkan keperluan, luarkan perasaan dan luarkan apa yang anda rasa kepada suami anda, namun dalam cara yang terbuka dan hormat. Kita baca Amsal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Di situ menunjukkan contoh untuk kita bercakap dengan bijak. Dia mengucapkan kata-kata bijak. Dia sentiasa menunjukkan kebaikan semasa dia mengajar. Jadi adalah amat penting apabila isteri meluahkan perasaan, luahkan dengan cara yang terbuka dan hormat. Kerana seperti yang kita telah bincang tadi, lelaki mereka mempunyai keinginan untuk rasa dihormati. Maka,
begitulah sang isteri harus meluahkan perasaan mereka berdasarkan nasihat Bible. Dan contoh bagus yang kita boleh lihat ialah contoh Ribka. Ribka dia meluahkan perasaannya yang membelunggukannya kepada Ishak. Kita tahu hal ini di buku Kejadian 27 ayat 46. Ribka sangat risau bahawa anak mereka Yakub akan mengawini gadis-gadis di sana, di gadis kafir. Jadi dia meluahkan perasaannya kepada Ishak. Jadi adakah Ishak mendengar luahan hatinya? Ya. Ishak bertindak untuk membetulkan situasi itu dan mengarahkan Yakub untuk pergi dapatkan isteri yang sebangsa. Jadi komunikasi antara suami isteri amat penting, tapi kerana kepribadian kita yang tidak sempurna, komunikasi yang bermakna dan dari hati akan mengambil masa, memerlukan masa. Jadi soalan bagus yang kita boleh tanya bagi mereka yang sudah berkahwin, adakah anda dan pasangan anda meluangkan masa secara tetap untuk bercakap bersama? Adakah anda tunjukkan kerendahan hati semasa timbulnya masalah supaya aliran komunikasi dalam perkahwinan tidak terhalang? Mengapa hal ini penting? Kerendahan hati apabila masalah timbul. Sebab masalah memang tidak boleh dielakkan. Kalau ada pasangan suami isteri kata kami tak pernah bertengkar, saya rasa itu bohong. Namun komunikasi masih dapat dikekalkan dalam perkahwinan. Kita lihat Kolose 3 ayat 13. Lihat cara penyelesaiannya bila ada masalah timbul. Kolose 3 ayat 13. Teruslah bersabar terhadap satu sama lain dan saling mengampuni dengan rela hati, biarpun kamu ada alasan untuk berasa tersinggung. Seperti mana Yehova mengampuni kamu dengan rela hati, kamu juga mesti berbuat demikian. Ya, jadi kuncinya ialah segera minta maaf, cepat mengampuni. Walaupun sebab bila masalah timbul, ini bukan soal siapa betul siapa salah. Kerana di ayat 13, kita masih mengampuni bila kita ada alasan untuk berasa tersinggung. Jadi penting ialah komunikasi. Bukan siapa betul, siapa salah. Dan itulah sebabnya kerendahan hati amat penting. Hanya dengan mempunyai kerendahan hati, maka orang yang rendah hati akan segera minta maaf. Orang yang rendah hati akan cepat mengampuni. Jadi itulah nasihat Bible tentang komunikasi antara suami dengan isteri. Bagaimana pula dengan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak? Memang susah komunikasi di antara ibu bapa dan anak-anak. Mungkin senang waktu mereka kecil, tapi seraya mereka membesar menjadi remaja, amat susah. Saya tiada anak-anak, tapi saya tahu saya memang satu masalah untuk ibu bapa saya semasa saya remaja. Jadi saya tahu komunikasi ini memang sukar ketika kita remaja. Namun, apakah nasihat Bible yang diberi untuk ibu bapa? Nasihat Bible menunjukkan kita bahawa ibu bapa harus sabar untuk jadi ibu bapa yang mudah didekati. Kita baca tentang ini di buku Yakobus 1 ayat 19. Yakobus bab 1 ayat 19. Di sini kata, saudara-saudaraku yang dikasihi, ketahuilah hal ini. Setiap orang mesti cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat naik marah. Jadi, ibu bapa harus dengar anak mereka dengan sabar. Selepas melakukan satu tinjauan, para penulis buku For Parents Only mendapati bahawa satu penghalang komunikasi ialah remaja mengatakan aduan utama yang sering dikemukakan anak-anak tentang ibu bapa ialah ibu bapa tidak mendengar saya.
Namun, ibu bapa juga sering mengadu bahawa anak-anak tidak mendengar cakap. Jadi jika keluarga ingin terus berkomunikasi dengan baik, mereka harus mendengar dengan teliti luahan hati setiap ahli keluarga. Jadi itulah sebabnya kalau kita berbalik kepada buku Yakobus, ayat yang kita baca tadi, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jadi apabila anak-anak meluahkan masalah mereka kepada ibu bapa, mungkin kerana pengalaman kamu yang luas, kamu tahu penyelesaiannya. Dan kamu mungkin fikir, kenapa dia ada masalah ni? Masalah ini bukan masalah yang besar. Namun, jangan meremehkan masalah anak-anak. Kerana untuk kamu, masalah itu remeh. Namun untuk anak itu, masalah itu ialah sesuatu yang penting. Dan jika kamu meremehkan masalah itu, maka dia tidak akan lagi mendekati kamu untuk meluahkan perasaannya. Dia akan meluahkan kepada orang lain yang sanggup mendengar. Jadi, jangan bertindak secara keterlaluan semasa mereka mengatakan sesuatu. Walaupun sesuatu yang mereka katakan itu adalah salah. Anak remaja akan sudi berkongsi pendapat dan perasaan dalam suasana yang tenang dan selesa. Jadi, jangan biarkan jadual kerja yang sibuk atau alat elektronik untuk menghalang anda daripada berkomunikasi dengan ahli keluarga. Ini amat penting kerana memang tanggungjawab ibu bapa ialah untuk menyara keluarga. Dan memang kita lihat mereka rajin untuk cuba memenuhi keperluan keluarga. Namun penting juga untuk meluangkan masa untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga. Dengan cara itu, komunikasi akan sentiasa terbuka. Bagaimana pula dengan anak-anak? Anak-anak, ingatlah, ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anda. Jadi, bijak untuk mendengar nasihat mereka. Kita lihat di buku Amsal 1 ayat 5. Perhatikan apa yang dikatakan di sini. Amsal bab 1 ayat 5. Orang yang bijak suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang berpengertian berusaha memperoleh bimbingan yang baik. Jadi, amat penting untuk kita mendengar. Amat penting untuk kita mendengar nasihat daripada ibu bapa. Biarpun ada kalanya anda berasa ibu bapa tidak memahami anda, terus luahkan isi hati anda. Jangan putus asa. Dan kalau anda mendengar nasihat ibu bapa dan bercakap dengan hormat, mereka juga akan mendengar apa yang anda mahu katakan. Cuba kita lihat di gambar ini. Gambar yang ketiga. Lihat cara anak itu bercakap dengan ibunya. Boleh kamu tengok situasi atau suasana mereka bercakap. Adakah mereka sedang marah, saling memarahi? Atau adakah mereka dalam situasi yang tidak tenang? Di buku Amsal 10 ayat 19, di situ mengingatkan kita bahawa orang yang bercakap banyak pasti akan berdosa, tetapi orang yang mengawal bibirnya bertindak dengan bijak. Maka di dalam situasi apabila bercakap, kalau kedua-dua ahli, ibu bapa dan anak, mendengar luahan hati satu sama lain dengan hormat, maka ibu bapa boleh pasti bahawa anak-anak akan dengar nasihat kamu. Dan anak-anak boleh pasti bahawa ibu bapa juga akan dengar luahan hati kamu. Terima kasih atas gambar itu. Jadi kita boleh lihat bahawa nasihat Bible ada juga untuk anak-anak dan ibu bapa. Jadi sebagai satu keluarga, satu unit keluarga, bagaimana mereka boleh tambah baik komunikasi antara satu sama lain. Satu cara yang penting
adalah apabila ahli keluarga menyembah Yehova bersama. Ini yang terpenting. Kunci yang paling penting, poin yang paling penting ialah penyembahan Yehova bersama. Dan kalau menyembah Yehova bersama, tidak kira sama ada kamu tiada anak, hanya pasangan suami isteri saja, ataupun yang sudah dengan anak, penyembahan keluarga adalah amat penting. Kerana apabila kita menyembah Yehova bersama, hubungan kita akan menjadi lebih rapat. Seperti yang kita dapat lihat di gambar yang seterusnya, adalah amat penting untuk kita adakan penyembahan keluarga setiap minggu secara tetap. Mengapa ini penting? Kerana apabila kita ada penyembahan keluarga setiap minggu secara tetap, kita dapat pastikan bahawa tutur kata kita, tindakan kita dan luahan hati kita semua berasaskan nasihat Bible. Jadi kita boleh pastikan bahawa cara kita berkomunikasi ialah cara Bible mahu kita berkomunikasi. Dan apabila kita ada rutin yang baik, anak-anak dapat membesar dan akan mempunyai tabiat yang baik juga, tabiat rohani yang baik semasa mereka sudah dewasa. Terima kasih atas gambar itu. Jadi selain daripada penyembahan keluarga, kita boleh hadiri perjumpaan Kristian bersama-sama secara tetap. Itu juga amat penting. Kerana di perjumpaan Kristian juga di mana kita belajar tentang nasihat Bible. Kita belajar tentang bagaimana kita mahu memperbaiki diri kita sebagai Kristian dan bagaimana kita boleh mencontohi sifat-sifat seperti Kristus. Dan apabila kita menonjolkan sifat-sifat sebegitu, maka kita boleh tahu bahawa komunikasi keluarga akan bertambah baik. Mungkin ada orang kata, okey, rohani. Semua rohani. Menginjil bersama, hadiri perhimpunan bersama, pergi kepada buat penyembahan keluarga. Ya, ini semua penting. Tapi selain kegiatan rohani, jangan lupa luangkan masa bersama-sama untuk aktiviti riadah. Kita lihat di buku Pekobah bab 3 ayat 1, 12 dan 13. Kita baca ayat 1. Ada waktu yang tertentu untuk segala sesuatu. Ada waktu untuk setiap kejadian di bawah langit. Jadi, ada waktu untuk kegiatan rohani dan ada waktu untuk riadah juga. 12 dan 13. Aku telah menyimpulkan bahawa perkara terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia ialah bersukacita dan berbuat baik semasa mereka masih hidup. Aku juga telah menyimpulkan bahawa mereka harus makan, minum dan menikmati hasil kerja keras mereka. Hal ini ialah pemberian daripada Tuhan. Maka aktiviti riadah juga merupakan pemberian daripada Tuhan. Luangkan masa bersama. Jangan buat aktiviti riadah sendiri. Buat secara satu keluarga. Ini pasti dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan pastinya komunikasi akan bertambah baik. Ada mungkin yang bukan semua ahli keluarga adalah saksi. Mungkin ada ahli keluarga yang tidak menyembah Yehova. Tetapi anda masih boleh memperbaiki komunikasi antara keluarga jika anda mengikut prinsip Bible. Semuanya bermula dengan anda, dengan saya. Kalau kita tidak mempraktikkan prinsip Bible, maka kita tidak boleh harapkan komunikasi di dalam keluarga untuk bertambah baik. Semuanya bermula dengan diri kita. Apabila kita baca Bible, ayat Bible mengatakan Bible itu ialah cermin untuk lihat diri kita, bukan cermin untuk lihat orang lain. Maka apabila kita baca nasihat Bible, perbaiki diri kita, nasihat kita, cara kita berkomunikasi. Maka dengan cara itu, apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan ahli keluarga yang lain, walaupun mereka tidak menyembah Yehova, kita akan pasti bahawa komunikasi itu akan berjalan dengan lebih lancar sedikit.
Jadi, teruslah memperbaik komunikasi dalam keluarga biarpun menghadapi cabaran. Yehovah tahu kita ini tidak sempurna. Kepribadian yang tidak sempurna kita pasti sering kali akan menjadi penghalang kepada komunikasi yang baik. Namun, kita tahu bahawa nasihat di dalam Bible dapat bantu kita di dalam situasi sebegitu. Dan kita boleh yakin bahawa Yehovah pasti akan membimbing dan memberkati usaha kita. Kita baca ayat yang terakhir untuk malam ini di buku Mazmur 32 ayat 8. Mazmur bab 32 ayat 8. Engkau berfirman, aku akan memberimu pengertian dan mengajarmu jalan yang harus ditempuh. Aku akan memberimu nasihat dan aku akan memerhatikanmu. Ya, jangan risau jika kamu rasa mungkin dari cara kamu dibesarkan, cara kamu berkomunikasi tidak bagus. Sebab kita semua datang daripada latar belakang yang berbeza. Namun dengan bantuan Yehovah, ingatlah Yehovah kata, aku akan memberimu pengertian. Aku akan mengajarmu. Jadi kita boleh yakin tidak kira latar belakang kita, pasti kalau kita terapkan prinsip Bible semasa berkomunikasi, Yehovah akan memberkati kita. Ikutlah nasihatnya. Dan apabila anak, ibu bapa, suami dan isteri sama-sama mempraktikkan nasihat Bible, hidup berpegang pada firman Tuhan, maka kita boleh pasti bahawa komunikasi di dalam keluarga akan bertambah baik. Itulah kunci untuk memperbaik komunikasi dalam keluarga. Terima kasih.